Sejarah ekonomi Malaysia. Pada era prakolonial, masyarakat Melayu mengamalkan kegiatan ekonomi sara diri, iaitu kegiatan ekonomi paling asas dan hanya cukup untuk menampung keperluan diri dan keluarga. Pada era kolonial, British menguasai kegiatan ekonomi di tanah Melayu dengan membuka lumbung biji timah dan ladang getah. British juga membawa masuk buruh daripada negara China dan India secara besar-besaran. Seterusnya, pada era pasca kolonial, dasar ekonomi British iaitu dasar pecah dan perintah telah mengasingkan setiap kaum mengikut aktiviti ekonomi tersendiri. Maka, wujudnya jurang antar kaum dari sudut ekonomi dan ini telah menjadi salah satu faktor berlakunya rusuhan kaum, iaitu peristiwa 13 Mei 1969. Pada tahun berikutnya, iaitu 1970, kerajaan menjalankan strategi penyusunan semula masyarakat iaitu DEB untuk menyelesaikan masalah ini. Subtopik ini menerangkan bagaimana tindakan dan juga dasar kerajaan mempengaruhi etika dan juga peradaban dalam konteks ekonomi dan pasaran negara ini. Pertama adalah dasar ekonomi baru. Pada tahun 1970, kerajaan telah memperkenalkan sebuah dasar yang dikenali sebagai dasar ekonomi baru melalui rancangan Malaysia Kedua yang bertujuan untuk membetulkan ketidakseimbangan sosial ekonomi yang wujud di antara kaum-kaum. Kewujudan dasar ini dibuat rentetan daripada peristiwa 13 Mei 1969 di mana satu perusahaan perkauman yang telah memaksa satu dasar bersepadu ini diwujudkan. Amat utama dasar ini diperkenalkan adalah untuk mewujudkan perpaduan negara dengan mengurangkan perbezaan ekonomi, sosial, budaya maupun pendapatan. Terusnya adalah Suruhanjaya Persaingan Malaysia. Pada 1 April 2010, Suruhanjaya Persaingan Malaysia (MyCC) yang juga merupakan satu badan bebas telah ditubuhkan di bawah Akta Suruhanjaya Persaingan 2010 dan ditugaskan untuk menguatkuasakan Akta Persaingan 2010. Objektif penubuhan MyCC ini adalah untuk melindungi proses persaingan dalam pasaran komersial demi kepentingan perniagaan, pengguna serta ekonomi secara keseluruhan. Bahkan, ia juga bertujuan untuk memastikan persaingan yang adil dan juga mencegah monopoli atau penyalahgunaan kuasa. Tindakan ini mencerminkan etika peradaban yang mengutamakan keadilan dan juga keseimbangan dalam ekonomi dan juga pasaran. Seterusnya, saya akan membentangkan berkaitan faktor ekonomi dan pasaran yang mempengaruhi etika dan peradaban. Faktor ekonomi dan pasaran yang mempengaruhi etika dan peradaban yang pertama ialah penyediaan peluang pekerjaan. Hal ini berikutan pelbagai sektor ekonomi yang wujud kebelakangan ini bagai kilauan tumbuh selepas hujan. Impaknya, situasi ini dapat mengurangkan pengangguran dan kemudian dapat memperbaiki taraf hidup serta kualiti hidup masyarakat. Faktor ekonomi yang kedua ialah peningkatan pelaburan. Hal ini demikian kerana wujud kolaborasi sektor awam dan sektor swasta bagi meningkatkan daya saing pelaburan terhadap sektor industri utama. Sebagai contoh, sektor industri utama elektronik, otomotif, perkhidmatan kewangan dan pelancongan. Oleh itu, pembangunan terhadap industri ini diberi perhatian dengan melaksanakan etika yang cekap. Faktor terakhir ialah kewujudan ekonomi digital. Seiring dengan kemajuan ICT, kita dapat melihat satu sistem ekonomi yang baru menjadi trend merentas tempat dan masa iaitu secara atas talian. Orang ramai kini cenderung berjual beli secara maya seperti di aplikasi TikTok. Malaysia, interaksi ekonomi dan pasaran juga mempunyai kesan yang signifikan terhadap etika dan peradaban masyarakat. Antaranya adalah kesenjangan sosial. Walaupun ekonomi Malaysia berkembang pesat, terdapat jurang antara kumpulan pendapatan yang tinggi dan rendah. Ini boleh memberi kesan terhadap nilai-nilai etika. Seterusnya, pengaruh kebudayaan dan kepelbagaian. Pasaran dan ekonomi yang berbeza setiap kawasan di Malaysia mengakibatkan impak yang berbeza pada etika dan peradaban setempat. Pelbagaian budaya di sini mencerminkan variasi nilai dan etika yang berkembang. Pendidikan dan kemajuan. Sistem ekonomi yang kukuh telah menyokong perkembangan pendidikan dan infrastruktur, membolehkan peningkatan taraf hidup dan pertumbuhan teknologi yang boleh mempengaruhi peradaban dan nilai-nilai etika yang positif. Seterusnya, isu alam sekitar. Pasaran dan pertumbuhan ekonomi turut memberi kesan terhadap alam sekitar. Etika terhadap alam sekitar semakin menjadi fokus penting di Malaysia, terutamanya dalam pertumbuhan industri dan pembangunan. Itu pengaruh globalisasi. Dengan ekonomi yang semakin terbuka, nilai-nilai global boleh mempengaruhi etika tempatan. Oleh itu, kesan ekonomi dan pasaran berbeza bergantung kepada bagaimana sistem ekonomi dan pasaran itu diuruskan serta bagaimana masyarakat merespon dan menyesuaikan diri terhadap perubahan ini. Perubahan ekonomi dan pasaran di Malaysia boleh memberi peluang serta cabaran kepada etika dan peradaban masyarakat. Pembentangan Belanjawan 2023 oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyoroti 4 cabaran ekonomi yang sedang dihadapi Malaysia, antaranya beban hutang yang meningkat mencapai 1.2 trilion ringgit, kemerosotan pentadbiran, ketidaktentuan ekonomi dunia disebabkan oleh perang Rusia-Ukraine dan harga komoditi dunia yang tinggi, dan pelaburan yang belum pulih. Secara etika, cabaran hutang negara yang meningkat menimbulkan persoalan keadilan terhadap generasi masa depan yang akan mewarisi beban hutang. Selain itu, cabaran ketidaktentuan ekonomi dunia menuntut etika kerjasama antarabangsa untuk mengatasi impak global yang melibatkan kepentingan bersama. Dari segi peradaban, cabaran-cabaran ekonomi ini memerlukan pembinaan peradaban yang baru yang menitik beratkan keberadaban ekonomi, tabik urus yang cemerlang dan kesedaran etika dalam setiap tindakan pembangunan. Belanjawan madani yang dicadangkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim diharapkan mampu membina peradaban ekonomi yang adil, mampan dan bertikah, merangkul seluruh lapisan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan dan kemajuan bersama.